Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul 'azim. Yang berusaha Tuan Pengurusi Surah An-Nasriyah Pendiat, contohnya Tuan Haji Nur Rahmat, seluruhnya tuan-tuan ahli jawatan kuasa, seluruhnya tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, dan seluruh hadirin yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi nikmat dan kurnianya dapat sama-sama kita mengimarahkan surau pada malam ini. Amin. Dan juga meneruskan pengajian bulanan kita seperti yang telah ditetapkan, dan insyaAllah pada malam ini kita menyambung pengajian kita, iaitu menggunakan kitab Idaman Penuntut. Sebelum kita meneruskan pengajian kita pada malam ni, bersama-sama kita membuka majlis ilmu ini dengan baca kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana anhu min ulumi fi daraini amin. Yang keenam, ya, rukun yang keenam, rukun solat yang keenam, iktidal, ya. Rukun yang keenam, iktidal. Iktidal dengan tumakninah. Makna iktidal ni bangun selepas daripada rukuk, ya. Selepas pada rukuk kemudian bangun, ya. Kita membaca Sami Allahu liman hamidah, ya. Kalau yang panjangnya saya pun tak ingat, ada satu kitab bawa tertinggal pula, iaitu kita baca Rabbana Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'. Itu bacaan yang panjang, ya. Ada satu riwayat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana apabila Nabi tengah solat, ya, Nabi iktidal, Nabi membaca Sami Allahu liman hamidah, Nabi dengar ada sahabat di belakang sambung, ya, iaitu hamdan tayyiban mubarakan, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih, ya. Disambung oleh sahabat. Kemudian lepas selesai daripada solat, Nabi tanya, siapa yang waktu aku iktidal tadi, kan, aku sebut Sami Allahu liman hamidah, siapa yang sambung kalimah hamdan kasiran, macam mana, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih, ya. Siapa yang sambung kalimah ni? Sahabat saya, Rasulullah, ya. Nabi cakap, aku nampak 30 orang para malaikat mencatat, ya. Belum nak mencatat kalimah yang kamu sebut.
Nak kata Nabi setuju apa yang para sahabat tu sebut, sahabat tu sambung, ya. I'tidal ni dia bukan rukun yang panjang, dia rukun yang pendek, ya. Mana pendek bagaimana? Mana setakat bacaan, ya, habis bacaan maka kena sujudlah. Tak boleh lama. Dia tidak seperti sebagaimana rukun qiyam, iaitu berdiri, ya, berdiri membaca surah ataupun rukuk. Rukuk boleh lama, ya. Kemudian sujud boleh lama, tapi i'tidal ini bukan rukun yang panjang. Mana sekadar habis bacaan ikutlah bacaan yang tadi, sami Allahu liman hamidah, tak ada pendek ke kita baca panjang ke, maknanya seperti yang telah seperti apa bacaan yang ada riwayat daripada hadis Nabi ataupun apa yang sahabat sebut tadi yang dipersetujui oleh Nabi SAW, kan. Mana sekadar bacaan itu maka kena terus sujud, ya, selepas tu. Padanya iaitu bangun kembali, i'tidal tu bangun kembali kepada qiyam, mana berdiri, daripada rukuk tadi, rukuk kemudian bangun sami Allah liman hamidah, maknanya berdiri kembali, ya, dengan melafazkan takbir sami Allah, dengan apa, mengangkat tangan menyebut sami Allah liman hamidah, bukan Allahu akbar, sami Allah liman hamidah, itu sekadar, sami Allah liman hamidah. Kalau nak sambung yang sahabat sebut tadi boleh, sahabat Nabi sebut, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih, ya. Ataupun kalau yang biasa yang Nabi baca, yang biasa yang Nabi baca, kan, panjanglah, seperti dalam kitab-kitab solat, bacaan solat, Rabbana lakal ham, sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal ham mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'. Itu, ya. Dengan qasad, rukuk tersebut, i'tidal tersebut dengan qasad. Maknanya qasad ni maknanya dengan niat lah, qasad dengan niat, maknanya bangun tadi daripada rukuk ni, berdiri ni dengan niat, berdiri i'tidal dengan niat, ya, dengan qasad. Jangan qasad lain, umpama angkat kepala daripada rukuk dengan sebab terkejut atau sebagainya. Bukan terkejut ni maksudnya, contohnya orang bakal meracun, orang bakal meracun tengah sedap rukuk, khusyuk, pum, meletup, dia pun terkejut, dia bangun, mana itu tidak dikira, itu bukan dengan qasad, bukan dengan niat. Kalau macam dia kena turun balik lah, dia kena turun balik, seolah macam ulang balik rukuk dia tu, daripada rukuk ke i'tidal, mana bangun dia tu tidak dikira, sebab bukan dengan qasad i'tidal. Atau sebagainya ketika itu tidak memadai, buat i'tidal, malahan hendaklah ia bongkok semula. Yang tadilah, kalau bukan dengan qasad tadi maka dia kena i'tidal, kembali bongkok, maknanya kembali kepada rukuk, kemudian bangun untuk i'tidal semula. I'tidal ini satu daripada rukun yang pendek,
sekadar sempat membaca doanya yang tertentu. Mana doa tertentu lah, mana lepas habis kita selesai baca doa, jangan ditambah ada doa lain pula. Ditambah ada doa lain, nak panjangkan apa, nak panjangkan i'tidal. Kita bacalah doa, jangan menambah, tak ada. Dia sakat tu bacaan yang ditentukan, itu bacaannya. Itu je. Dia tak boleh lama-lama sebab dia rukun yang pendek, i'tidal ni. Kecuali rakaat yang akhir sembahyang subuh, untuk kunut diluluskan panjang masanya secukup kunut itu. Itu kecuali kunut, mana solat yang ada kunut, solat subuh yang ada kunut, mana boleh dipanjangkan kunut tersebut, ya. Mana bacaan kunut ada, kunut ni ada dua jenis kunut. Satu dipanggil sebagai kunut rabitah. Kunut rabitah, kunut yang biasa kita baca solat subuh, ataupun ketika mana witir. Witir kita baca witir, witir apa, ketika bulan Ramadan, kita baca kunut rabitah, maknanya kunut yang mengiringi solat. Setiap solat subuh contohnya ada kunut, atau kita, ataupun 10 pula, separuh malam yang terakhir, malam yang ke-15, witir tu kena kunut. Tu kunut rabitah. Dan satu lagi kunut nazilah. Kunut nazilah. Kunut nazilah ni rasanya semua orang tahu, kunut nazilah, sebab berkunut nazilah mana disunatkan baca ketika mana peperangan, menghadapi peperangan, tak kira di tempat kita ataupun di tempat orang lain berlaku peperangan, ataupun berlaku musibah, seperti COVID, penyakit yang lepas tu kita baca kunut nazilah. Nazilah ni maksudnya peristiwa yang berlaku, peristiwa yang berlaku. Kalau tak ada peristiwa berlaku, tak boleh baca, tak boleh baca. Kita ambil dalam hadis Nabi SAW. Dalam hadis Nabi, ketika mana Nabi hantar 60 orang qura, hufaz. Qura ni bukan orang biasa. Nabi hantar para sahabat yang menghafal 30 juzuk Quran. Qura ni orang yang mahir tentang Quran ni, penghafal Quran. 60 orang, 70 orang Nabi hantar. Nabi hantar di satu perkampungan Bani. Sekarang mereka minta tolong, minta tolonglah untuk tak ingat untuk apa, minta tolong untuk perang ke, wallah alam, untuk mengajar, begitulah, untuk mengajarkan kaum tersebutlah. Rupanya muslihat, tipu, dibunuh mereka 60 orang. Qura ni 60 orang kena bunuh. Nabi sedih sangat. Nabi sedih sebab yang meninggal tu bukan orang baru masuk Islam. Yang meninggal tu orang yang menghafal Quran. 70 orang, bayangkan 70 orang. Kemudian Nabi buat solat. Nabi setiap kali selepas solat, dia kata setiap kali solat fardu, setiap kali solat fardu Nabi baca kunut nazilah, supaya Allah Ta'ala timpakan bala kepada kaum yang membunuh sahabat Nabi. Itu berlaku peristiwa. Ada peristiwa boleh, tak ada peristiwa tak boleh. Kata Imam Nawawi dalam kitab Imam Nawawi, dalam fiqh Syafi'i lah, iaitu dalam mazhab Syafi'i, dia kata kena ada peristiwa baru boleh baca kunut nazilah. Kemudian yang kita sebut tadi, kunut, bacaan kunut.
ketika mana iktidal. Waktu iktidal tu sami Allahu liman hamidah baca, kemudian angkat tangan doa, baca doa kunut. Itu kalau solat subuh. Kemudian yang ketujuh, rukun yang ketujuh, iaitu sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat dengan tamak-ninah, iaitu bersenongging, meletakkan dahi atas tempat sembahyang atau atas kain yang dipakainya seperti ekor serban yang panjang yang tidak bergerak apabila ia bergerak. Jadi anggota sujud ada 7. Pastikan sujud itu ketiga-tiga anggota tersebut sempurna pada meletakkan tempatnya. Yang pertama dahi. Dahi ni mesti kena tempat sujud. Sikit pun tak apa, kena tempat sujud. Kemudian kedua, tapak tangan. Kedua tapak tangan. Kemudian kedua lutut. Kemudian kedua jari kaki. Kebanyakan orang salah tang mana tu? Salah tang kaki tu. Kaki tu mana sekadar letak pun cukup syarat. Lebih baik ditekan kan. Dia tekan bagi anak jari tu, anak jari kaki tu ke dalam. Dia tekan kan. Ataupun sekadar letak aja. Jangan terangkat kalau tak sentuh, kaki tak sentuh lantai, maka tak sah sujud. Bila tak sah sujud, tak sah solat. Kemudian dahi ni, dahi kalau kita pakai apa, kalau pakai sorban ni kan, sorban ke kepiah ke, bagi terbuka sikit lah. Bagi kena dekat tempat sujud. Kemudian kalau sujud dekat kain, dekat kain yang kita pakai tu, pastikan kain itu tidak bergerak, kain yang melekat pada badan. Contohnya kalau serban kita kan, serban kita tu pastikan dia disebut kain yang tetap, yang tidak bergerak. Kalau kain yang kita pakai tu biasa bergerak, dia tidak dipanggil sebagai apa, kain yang tetap, bukan kain yang tetap. Contohnya saya pakai serban ni ke depannya, maknanya dia menahan tempat sujud. Contohnya serban labuh, dia menahan tempat sujud, maka tak dikira sujud, tak boleh, sebab dia dikira kain yang bergerak. Maknanya, ataupun kain yang kita ambil, contoh kita letak bahu kan, kalau kita letak bahu, kain itu dia jatuh kemudian kena dekat kepala kita, tak boleh. Dia kena kain. Kalau kain tu kita bentang buat macam sejadah, itu tak mengapa. Dia nak kain yang tetap, dia anggap sebagai tempat yang kita sujud tu tempat yang tetap. Kalau kain tadi kat bawah, kita dah sujud, dia jatuh dulu, jatuh dulu kan, jatuh dulu lepas sujud. Jadi boleh tak kita kuih dia? Kuih dia. Tapi kalau dia jatuh kan, dia tidak berada di badan kita, boleh. Dia dikira sebagai kain yang tempat sujud tu. Tapi kain tu bergerak tadi. Kain tu bergerak kalau dia di anggota kita. Kalau dia berada di anggota kita. Kalau dia melekat, contohnya kain tadi kita letak di bahu, kemudian kita sujud di atas kain kita tu. Tapi kalau telekung wanita macam mana? Telekung wanita itu kena jaga tu. Telekung tu maknanya kita pastikan telekung tu bergerak tu. Kalau telekung bergerak tak boleh. Dikira bergerak. Maknanya tadi kain-kain orang kita suka pakai selipang kat bahu kain. Selipang kat bahu. Itu dia sujud, dia jatuh dulu. Kalau jatuh dulu, boleh kuih kain tu tak boleh.
Kalau dia jatuh masih lagi kat badan kita, itu tak boleh, dia tak boleh. Kalau dia jatuh terus, dia umpama macam tempat sujud macam sejadah lah. Boleh lah maknanya. Boleh lah. Ataupun congkuk ketayap ni kadang-kadang bila rambut panjang dia kan longgar ke sujud dia jatuh dulu. Dia jatuh dulu. Dia jatuh dulu kena tempat ni kan. Tu tak apalah. Oh boleh ya. Tak apalah sebab dia tidak ada kaitan di badan kita. Kalau ada kaitan di badan kita, dia terlepas dari badan kita lah. Macam ni dia terkebun tu. Kita dah sujud dia jatuh kan. Tak apa. Tak apa. Kalau dia nak sujud dia saya kuih gitu. Kalau kuih tu boleh. Ini berlaku kan. Tapi kalau dikira longgar dia bergerak. Dikira longgar bergerak. Dia dah jatuh pun itu. Bila sujud dia dari situ. Macam mana? Tengah sujud dia tu kuih sikit. Kuih. Betul juga. Pasal benda longgar lah. Pasal benda longgar. Mana dia termasuk dari benda yang di kepala lah. Pakaian tu. Jadi ni bila sebut tu dia realiti lah. Jadi masalah. Dia realiti. Jadi saya kuih lah pasal nak sujud. Tak adalah nak ambil saya tu dah ambil buah balik kan. Kalau ambil buah balik dah jadi satu pergerakan. Jadi pergerakan. Tak apa. Maknanya betul lah tu. Cara macam tu. Kalau dia tengok benda tu dia longgar, dia akan berulang dia kan. Dia akan jadi balik. Cuma yang banyak masalah, banyak orang yang sujud, orang lelaki lah. Orang lelaki yang sujud rambut jatuh. Rambut jatuh. Dia tak pakai ketayat, tak pakai kepiah. Jadi dia ni rambut tu menutup dahi. Tak boleh. Ya, tak sah. Tak sah. Jadi dia buat macam mana Ustaz? Rambut panjang, dia tolak rambut tu pun sujud. Tak, ini realiti nanti kebanyakan macam tu. Macam mana tu? Dia tolak. Kalau pergerakan dia tu kita kata pergerakan kita tu 3 kali berturut-turut, kalau kita kata syarat tak cantik benda tu. Bila dia sujud, nak sujud tarik. Bila sujud kali kedua tarik boleh kata. Tapi kalau pergerakan yang banyak boleh jadi makruh lah. Kalau pergerakan mereka kalau 3 kali berturut-turut tu batal lah. Itu berlaku tu macam orang muda dah. Orang tua ni dah pakai ketayap. Tapi memang ada pun masa saya ngaji tu ada budak Indonesia semayang tepi saya ada sebelah syekh. Syekh tu bukannya orang biasa, orang syekh tu sebagai ahli baik, ahli baik Nabi. Dia tegur budak tu, kamu semayang tak sah katanya. Kalau budak tu semayang dia kali rambut, maknanya dia kata kamu rambut panjang kamu kena pakai kepiah. Jadi tujuan kepiah ni, itu tujuannya. Kadang-kadang orang tak nampak kenapa kena pakai kepiah kan. Tapi bagi orang rambut panjang memang perlu pakai kepiah. Mungkin orang dulu dia teliti, dia simpan rambut supaya rambutnya tidak mengganggu dahi dia ketika solat. Ada juga yang pakai rambut panjang, dia ambil sapu tangan ikat dengan rambut tu kan. Ustaz pernah tengok tu? Tak pernah. Dia ketayap tak pakai, dia rambut tu panjang. Jadi ada sapu tangan dia buat macam kalau key tu orang pakai tu, contoh nak naik motor ke apa, itu ada lah nampak. Tapi kalau solat tu tak pernah. Tak pernah jumpa lagi dah. Saya banyak kali jumpa tu, tapi orang malam hari dah sila pakai. Mana betul lah dia nak jaga tu. Boleh tu. Tak boleh tu. Orang India mamak melebari. Benar itu perak. Yang dari batu terbalik. Sekurang-kurangnya sebahagian daripada dahi hendaklah kena pada tempat sujud itu dengan keadaannya terbuka. Jangan berlapik dengan sesuatu. Jangan berlapik dengan sesuatu. Maknanya lah menutup lah. Benda yang kita pakai yang menutup.
Contoh kalau kepiyah pun jangan kepiyah yang tadi longgar kan, sampai nutup dahi sampai tak boleh kena tempat sujud. Ya. Cara mesti dahi kena ke lantai. Dahi kena lantai. Tapi kalau ini sajalah, ada tengok orang yang pakai serban besar tu macam mana sujud tu mesti tak kena. Serban contohnya macam orang bla tak itu kan dia tengok serban besar. Saya tak tahu ya, kalau nak bahas itu, kalau yang boleh bahas Syafi'i boleh. Kalau Syafi'i dia syarat gitulah. Aku diorang tu ada pandangan mazhab diorang kan. Mereka kata memang betul kalau orang Syria tu sorban dia tu pun memang besar. Memang besar. Kalau sujud memang sorban je dulu kena di lantai. Dari tak kena lagi. Pandangan mungkin dia pandangan mazhab orang kan. Tapi pasal anggota sujud tetap 7 juga. Walaupun 4 mazhab. Ada dia mengatakan mazhab syarat janji sujud aja kan. Kita tak tahu. Wallah alamnya tu. Jika ada lapik nescaya tidak sah sujud kecuali kerana ada balut luka yang sangat susah dan sukar hendak membukakannya. Ketika itu baru diluluskan, baru dibolehkan. Dengan tiada payah dibuka dan sah sujudnya dengan tiada wajib qada sembahyang. Melainkan jika ada najis di bawah balut itu, najis yang tiada dimaafkan ketika itu wajiblah qada. Ya? Kecuali orang yang berbalut kepala. Mana kepala dia pecah. Pecah ke luka balut kepala. Ya? Maka kalau nak buka tu susahlah. Susah nak buka. Jadi dibolehkanlah, dimaafkan sebab keadaan dia mana boleh. Kecuali kalau sekiranya di pembalut tu ada najis, contohnya berdarah. Darah, nampak darah ya. Jadi nak tak nak dia kena buka lah benda tu kan. Kalau dia nak solat juga kena buka. Kan di situ dikira najis tu tak boleh lah. Menghalang sah solat. Syarat solat tu mesti suci pakaian. Adapun tapak tangan dan tapak kaki, tapak tangan dan tapak kaki tidak wajib dibuka, hanya sunat sahaja. Maksud dibuka macam mana? Tidak sunat dibuka, tidak wajib dibuka macam ni kot. Buka ni tapak tangan, tapak kaki hanya letak saja. Letak syarat, letak saja di tempat kita nak sujud. Dibuka maksudnya dengan beralas ke? Kalau macam kaki pakai stoking tak wajib buka lah kot. Maksud buka tu lah. Kalau buka ini dari kembang gajah ni buka kan. Maksud buka tu mungkin ada pakai sarung tangan. Macam wanita pakai sarung tangan pergi haji tak wajib buka. Kok gitu faham dia kot. Tapi nanti kita baca dia. Sebab dia hanya disebut tidak wajib dibuka, hanya sunat saja. Tapi memang dalam kalau ikut tapak kita kata apa, sarung tangan, sarung tangan stokin, kalau macam tempat-tempat yang sejuk, dia perlu kepada pakai sarung tangan, pakai sarung tangan, pakai sarung kaki, sebab sejuk. Mana dia tak macam tadi, tak wajib buka kan. Kalau pakai tu tak wajib buka. Cumanya keadaan tangan tu tetap kena letak. Walaupun dia pakai lapik lah, lapik sarung tangan tadi ataupun stokin. Pakai khuf pun boleh. Khuf khuf yang dikatakan apa, stokin yang daripada kulit tu. Itu tapi dah ada syarat-syarat lah pemakaiannya, ya.
Tetapi kedua-dua lutut. Kita kata lutut ni kepala lutut lah. Kepala lutut ni, lutut dia. Tempat yang apa? Tempat yang kena pada sujud. Kedua-dua tapak tangan dan perut jari. Kedua tapak tangan dan perut jari. Mana perut jari? Perut jari ni lah. Ni perut jari ya ni. Ni perut jari. Mana kalau kita tekap tangan kita, yang kena itu lah. Yang kena itu dipanggil sebagai tapak tangan kita. Perut jari kaki wajib dikenakan pada lantai atau sejadah. Itu keadaannya lah. Sekiranya tidak dilakukan demikian, itu nescaya tidak sah sujud. Kerana syarat sujud itu hendaklah di atas 7 anggota. Maknanya 7 anggota tadi kena pada tempat sujud. Dan dahi itu ditekankan ke tempat sujud ikut berat kepalanya. Sekira-kira kalau ada kapas di situ, nescaya kejat dia. Seolah-olah macam kapas tu, maknanya dia kemik lah, kejat tu. Bukan maksud tekan tu kita tenyih. Tenyih kadang tenyih sampai ada orang dia nak nampak dahi hitam, dia tenyih. Ada juga orang macam tu. Dia tenyih supaya nampak dia hitam, orang kata dia ni kuat semayang. Sebab tak payah, tak payah tenyih. Kalau orang yang rajin semayang, memang dahi hitam. Memang dahi hitam. Orang yang rajin semayang. Dahi hitam tak elok tak? Tak elok. Dahi hitam tu tanda orang masuk neraka. Ya. Orang yang dalam neraka, dia naik ke masuk syurga, dahi dia tak hitam. Itu dia tak nak masuk syurga, malu dia dahi hitam. Sampai kena cuci dengan air ni baru. Itu memang ada kisah dalam kitab ni. Itu ahli neraka yang keluar neraka yang ada tanda neraka. Jadi belum lagi masuk neraka tanda hitam dah. Itu hitam sebab tanda ahli neraka. Ini hitam sebab kesan daripada solat. Kesan daripada solat. Mana adalah kelebihan Allah Ta'ala beri kepada orang ni, tapi bukan sengaja dia hitamkan dahi dia. Manakala punggungnya lebih tinggi daripada kepala dan bahu, maknanya jangan pula punggungnya jatuh. Punggung kena tinggi daripada bahu. Sebaliknya, jika kepala lebih tinggi daripada punggung atau sama tinggi antara kedua-duanya, nescaya tidak sah sujudnya itu. Dan juga sujud ni jangan sujud macam kalau kita kata orang yang jadi malas nak sujud tu, jadi macam anjing anjing duduk, jadi bertelangkuk kan. Jadi letak tangan tu, mana dengan tapak-tapak saya letak, dengan tangan-tangan saya letak, mana tangan ni kena diangkat, diangkat atas, cuma tapak tu je, tangan tu. Ustaz, macam ni, kalau baru semayang atas kursi, macam mana dia nak sujud berhubung lagi tinggi dari kepala? Itu kalau rosah bagi orang yang ni, orang yang tak boleh sujud macam orang sempurna. Berhubung mesti tinggi dari kepala. Mana dia duduk atas kursi pun, dia mesti kepala ke bawah, berhubung mesti tinggi dari kepala. Mesti tinggi, walaupun kepala dia sampai ke lantai. Syarat tu. Itu syarat tu. Mana boleh kata orang kursi pula dia lebih, tak apa, tak mahu punya. Punya mama dah. Cuma itu betul lah. Orang sembahyang atas kursi ni banyak yang tak kena lantai. Contohnya semua 7 anggota sujud kena. Tapi orang sembahyang atas kursi ni cuma 2 je anggota yang kena lantai. Yang 5 lagi tak kena. Contohnya 2 lutut, 2 tapak tangan dan dahi. Memang tak kena lantai. Jadi apa pendapat? Macam mana
dia punya nak kata sah sembahyang atau tak sah sembahyang. Tapi oleh kerana tak boleh, pasal sembahyang atas kerusi kan. Jadi 5 anggota setuju tak kena lantai. Tak apa, saya tanggung soalan tu. Bulan depan saya jawab, insya-Allah. Ini bukan Betul. Saya cakap tu pasal Ustaz sebut tadi, syarat tu mesti punggung tinggi. Jadi bila punggung ni, memang kita semua tuju punggung tinggi. Tapi bila orang duduk atas kursi sembahyang, dia mesti kontur tinggi juga. Dia start juga bila dia tinggi kan, dia mesti kontur dia kepala mesti ke bawah ni. Jadi nampak kontur tinggi. Dia mesti kontur tu mesti tinggi daripada kepala. Baru sah. Ada nongking dah, Nongking dah, tak nongking. Cumanya kaedah sembahyang atas kerusi, dia nak kata lama bukan lama, baru lagi. Memanglah Baru lagi dia punya keadaan, mana ditunjukkan praktikal. Mana ada negeri yang dah keluarkan, contohnya macam Kedah dengan negeri mana, dia dikeluarkan mana cara orang solat atas bangku. Kalau ikut mazhab Syafi'i, solat atas bangku tak ada. Kalau kita baca jadi tak ada solat atas bangku. Cumanya solat ketika orang dalam keadaan uzur ni, duduk ada dua keadaan. Duduk dalam keadaan macam tahiyat akhir tu, dan duduk dalam keadaan bersila. Dua keadaan. Yang atas bangku tu belum ada lagi. Maknanya perbincangan ni baru lagi. Cumanya adalah kan, ada negeri-negeri lain dah mula, macam di Kedah tu, dia dah mula dah keluar cara kan. Tu tak boleh untuk memudahkan orang. Orang yang tak boleh semayang duduk ya. Contoh mana bila tak boleh duduk ni, dia berkait lah. Dia berkait tak boleh nak rukuk ya, atau boleh nak sujud. Tak boleh duduk antara dua sujud, tahiyat akhir pun tak boleh kan. Dia banyak yang dia punya rukun yang dia tak boleh ya. Tapi tak apa, saya tangguh dulu, jawab dulu tentang masalah yang punggung tu kan. Keadaan bagaimana keadaan yang sebenarnya, orang yang tidak dapat sujud yang sempurna, mana dia sujud atas bangku. Yang kita habis lagi berkenaan dengan okey, sujud ya. Hendaklah sujud itu dilakukan dengan qasad. Qasadnya dengan niat. Dengan niat untuk sujud. Maka jika ia terjatuh tengah-tengah semayang, tersungkur, tiba-tiba bongkoknya itu hendak dijadikan sujud, maknanya dia jatuh terus sujud. Dia jatuh terus sujud. Contohnya dia kaki tak kuat yang macam mana, terus jatuh terus sujud. Maknanya tanpa dia berniat untuk sujud. Tidak memadai, malahan kenalah bangkit dahulu, kemudian baru sujud. Maknanya kena bangkit balik. Mana tak kira dia kira macam tadi, macam keadaan dia jatuh. Dia kena keadaan jatuh, macam tak sengaja. Maka dia bangkit, maka dia nak sujud, dia sujudlah dengan niat. Macam tadi dalam keadaan rukuk tadi ya. Tiba-tiba terus rukuk, tak sengaja sebab terkejut ataupun bangun iktidal tadi ya. Sekiranya seseorang tersujud atas benda yang tajam kerana kesakitan, harus dikesut dahinya dengan tiada angkat. Tetapi jika diangkat dan dialih sebelum ada tamakninah, tiada mengapa. Dan jika sudah ada tamakninah, nescaya tidak sah kerana bertambah sujud jadi ketiga kali. Mana kalau contohnya dia sujud kena ada jarum ke apa kan, kena jarum, maknanya dalam keadaan dia belum lagi tamakninah, dia belum lagi berhenti ya. Maka dia kalihkan kepala dia, itu boleh ya. Kalau dia dah situ aduh sakit, dalam hatilah sakit ya. Kemudian dibiar, kemudian baru kali, itu tak boleh, tak sah ya.
sebab dia dah ada tumakninah di situ. Tapi kalau dia terus sujud, kena tu dia terus kalih, sebab sakit, tu boleh. Kali mana dia sujud tu, katakan ada batu sikit kan kaki tu, dia kali bangun kejap, kali kelain ke ataupun dia kalih dahi je. Mana sini kali sikit dah. Kalih sikit dahi je. Bukan maknanya dia bukan dia bangun. Tepuk, dia Tak ada, bukan bangun. Dia duduk tu, sujud kali lepas tu Dia dialihkan dahi tu ya. Dahi. atau kuih je batu tu. Kalau nampak batu boleh kalih kan. Kalau dia dah kena dulu, Mana kalau nak kuih dah kan. Boleh kan. Katakan bukan ada pergerakan besar, pergerakan tak besar. boleh. Kalau pergerakan, kalau boleh dikalih tu, ni kan. Bolehlah kuih. Bukan kuih makan. Tak. Sikit je dah. Kemudian yang ke-8, ya, duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud dengan tumakninah padanya. Jadi duduk antara dua sujud, maknanya dikira rukun ni, sujud tu dikira dua sujud. Kalau orang semayang dia satu sujud saja, kemudian dia terlupa, dia bangun, dia tak kira rakaat tu, dia tak kira, mana tak sah, ya? Sebab satu sujud, dia kira mesti dua sujud, ya? Duduk antara dua sujud dengan tumakninah padanya, jangan dipanjangkan dia, yakni dilakukan lama-lama, lebih daripada doanya yang termaklum, ya. Maknanya sujud, mana jangan dipanjangkan dia, dilakukan lama-lama lebih daripada doanya yang tersebut, yang maklum, ya. Ini sujudnya. Sujud tu dia lama-lama lah. Kalau orang buat sujud lama ni, sujud yang Itu kalau solat yang bukan. solat yang bersendirian. Kalau sujud ini berjemaah ni, solat akhir tu, sujud akhir tu dia lama. Mana berjemaah? Dah bangun, dia masih sujud lagi. Berjemaah. Jemaah ni. Kalau berjemaah dia tak perlu lama. Dia agak ni berapa lama dia boleh sujud. Makmum ni, imam kata Allah dah bangun daripada sujud, Dia sujud lagi. dia masih lagi dulu apa dia buat dia tahu. Kali ikut tak boleh. Kali ikut tak boleh. Kali ikut dia mesti ikut. Dia mesti ikut imam. Kalau imam terbangun, dia kena bangun. Biasa tengok orang sujud lama air. Dia tak boleh. Kalau dia nak sujud lama, dia kena semayang sendiri lah, tu ya. Kalau ikut imam, dia tidaklah sampaikan tak sah solat, melainkan dia tertinggal 3 rukun. 3 rukun dengan imam. Kalau dia masih lagi sujud, imam dah baca Fatihah, dah bangun, berdiri, ya, berdiri dia ke rukun. Kemudian baca Fatihah. Kemudian baca surah tu mungkin sunat. Kemudian rukuk. Kalau rukuk tu dia masih lagi sujud, batal. Batal. Maknanya jangan tertinggal 3 rukun. Ada juga pandangan dalam mazhab Syafi'i kata 2 rukun. Ada 2 rukun. Ada yang, tapi yang kita ambil dia pegang 3 rukun. Tapi saya tanya Ustaz, tu sujud yang akhir, macam diorang biasa berdoa dalam hati lah, lepas baca tu kan, dia nak lama sikit lah sampai Ustaz imam dah bagi salam, dia masih lagi sujud. Tapi bagi saya, kalau sembahyang sendiri, kita ikut imam, jangan buat gitulah. Jangan buat gitu. Dia tak kena. Sebab kita ikut imam, apa imam buat kita kena ikut. Ini sembahyang berjemaah. Imam dah bangun daripada sujud tu, dia makmum ni dulu sujud lama. Lama semua tu. Jadi kita di sebelah pun, apa ada mati tidak orang tak mahu kan. Jadi kita Ini rukun tu dah fikir lain dia. apa lama sangat tak. Jadi itu macam mana? Dikira tak sah ke macam sah ke? Pasal dalam Dia sah, tapi jangan melebihi inilah.
Tapi dia tak jadi, dia mungkin jatuh pada makruh. Perbuatannya tidak bersama dengan imam. Ada juga daripada Ustaz Azhar Idrus. Orang ni makmum kalau sujud lama ni daripada imam dah bangun, dia tempoh dia boleh sujud lama, dia kata selagi imam tak habis ni sampai tahiyat. Apa ni bukan apa ni, dia dah angkat apa kita panggil tu, selawat tu. Oh, ni selawat. Sampai selawat dia, kalau dia tak bangun lagi batal. Itu kalau yang sujud terakhir. Jadi kira tahiyat tu. Tahiyat tu maknanya imam baca tahiyat. Kemudian selawat ke atas Nabi. Sebelum selawat, kalau selawat dah batal. Selawat atas Nabi, kali kira 2 habis batal lah. Kali kira salam habis. Lagi 3 lah. Itu yang saya dengar daripada Ustaz Azhar itu lah. Orang lama, pasal soalan orang tanya lama sangat sujud imam pun. Dia kata sampai takat itu tempoh kan. Bangun lagi batal. Batal mahal. Sebab ada seorang sahabat, seorang sahabat iaitu Muaz. Jadi Muaz radhiyallahu an, dia sembahyang, lepas tu dia jadi imam. Lepas pada tu ada seorang yang mufaraqah daripada semayang. Dia tu mengadu pada Nabi. Wahai Rasulullah, aku semayang di belakang sana dia baca panjang. Lalu aku pun tak boleh. Aku tak tahan dengan keadaan aku uzur kan. Dia tak mampu. Lalu Rasulullah jumpa dengan Muaz. Kenapa kamu baca panjang? Kamu nak timbulkan fitnah. Fitnah macam ni. Kalau orang yang dalam keadaan orang yang uzur ataupun orang yang baru masuk Islam, dia mungkin menimbulkan fitnah. Dia kata apalah, semayang lama kan, orang jadi berat nak buat perkara tu. Itu kalau ni lah, kalau imam tu lama. Kata itu cerita imam tu lama dalam solat kan. Sampai makmum pun tertunggu-tunggu bila nak habis, bila nak rukuk. Tapi kecuali dalam solat sunat, macam solat tarawih tu, tak apa, tak menjadi kesalahan bagi imam. Tapi berpada-pada juga lah, faham orang belakang. Satu Ramadan, 2 Ramadan ramai, lepas pada itu dah tak ada lebuh lah. Orang cari masjid yang paling cepat. Contohlah. Kemudian sekiranya dipanjangkan duduk lama-lama, sengaja qadar sempat membaca tasyahud. Ini apa ni? Sekiranya dipanjangkan duduk lama-lama, sengaja qadar sempat membaca tasyahud. Ini duduk antara 2 sujud. Nescaya batal sembahyangnya. Ini kalau ni tadi, dia lama sangat. Sehingga apa? Sehingga sampai tasyahud, nescaya batal sembahyangnya. Bagaimana pada rukun-rukun yang lain, begitu juga duduk antara 2 sujud itu dilakukan ada qasad. Maka jika ia sedang sujud, tiba-tiba ada orang memanggilnya, ia pun angkat kepala kerana hendak menengok orang. Orang itu lepas itu terus hendak dijadikan duduk antara 2 sujud. Nescaya tidak memadai, kena kembali sujud semula kemudian baru duduk untuk itu. Contohnya, tapi tak ada berlaku kecuali orang yang melatah kot. Orang yang melatah mungkin kot, dia bangun tak sengaja, maka tak boleh dijadikan sebagai apa? Sebagai duduk, duduk antara 2 sujud. Okey, ada soalan tak? Tak ada. Tadi ada soalan tak jawab, tak apalah. Jawapannya bukan bulan depan insya-Allah. Lambat lagi. Tapi syarat kita kena hadir lah, nak tahu jawapannya. Jadi saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan dalam penyampaian pada malam ni. Dan yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang kuat lemah daripada diri saya sendiri.
Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma futal 'arifin warzuqna faman nabiyina wa dzal mursalin wa ilham malikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyina was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa sunna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.